Oke, hai semua, selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Sabah Maju Jaya. Jadi hari ini sebenarnya kami berada di seperti biasa, maafkan saya. Seperti biasa bersama kembali dengan kami dalam TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Saya Sande dan juga saya Sharon. Kami akan bersiaran langsung setiap hari Rabu jam 2.30 petang hanya di TikTok Japan Sabah. Jadi boleh dengar suara kami clear walaupun ada muzik. Besok kan ada muzik hari ini. Kami sekarang berada di Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Di mana, Sharon? Di ITCC Penampang. Jabatan Penerangan Negeri Sabah sudah berpindah ke ITCC Penampang. Tapi walau bagaimanapun, kami ada juga berada di Kementerian Komunikasi. Yang ataupun orang akan kenal di bahagian RTM situ, bangunan yang ada RTM situ. Ada 2 bahagian masih ada di situ, Jabatan Penerangan. Oke, jangan risau. Tapi kalau kamu mau apa orang cakap, yang utama adalah di sini sudah di ITCC Penampang. Oke, dia bilang Hazim ada, Ismi, Irene. Kita tengok dulu lah orang-orang yang tengah tengok kita hari ini. Hai kamu orang. Jadi macam mana cuti keamatan kamu? Ya, selamat kembali ke kerja. Iya. Dan selamat bercuti sekolah. Iya betul, kan? Betul. Kemarin adalah hari pertama kerja selepas daripada cuti keamatan, dan keamatan pun tapi masih ada mood keamatan masih ada lagi merayakan keamatan. Ya. Jadi belum terlambat untuk kami ucapkan selamat hari keamatan kepada semua. Oke, hari ini juga sebenarnya bolehlah kita mulakan kan? Marilah kita mulakan. Sebenarnya hari ini kami mengkongsikan pelbagai info yang menarik ataupun event-event ataupun aktiviti dan program-program yang sedang berlangsung di sekitar anda, Penampang, Kota Kinabalu dan terutamanya di Sabah. Wah, di ITCC sudah ada belang Suzuki. Yes, betul. Jadi kamu orang boleh hello kami Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kami adalah selevel dengan Jabatan Pendaftaran Sabah juga, yaitu tingkat 3. Oke. Dan hari ini sebenarnya kami mau ucapkan tahniah terlebih dahulu. Belum terlambat untuk kami ucapkan tahniah kepada Johan Unduk Ngadau Randawi. Johan Unduk Ngadau. Randawi apa? Johan Unduk Ngadau. Dan juga Mr. Kamatan dan juga sudah dijenamakan Randawi Tabatang Kamatan dan juga juara Sugando yaitu Johan Unduk Ngadau pada tahun 2025, yaitu Tati Atiti Yati Robert yang mewakili daerah Tamparuli. Terus Nek Johan Tati Elka Alika BJ mewakili Tambunan, dan tempat ketiga Tati Celerin binti Jenny mewakili Kiyulu. Yes, dan juara Bubazoy Tabatang ataupun sekarang dikenali sebagai Randawi Tabatang yaitu Totu Mike Melvin Lee. Larry dari Ranojo, kami ucapkan tahniah kerana sudah menjuarai pertandingan tersebut. Betul. Dan yang terakhir juara Suganda Keamatan 2025 Kimberly Myra Terence yang mewakili daerah Beluran. Betul. Tahniah kami ucapkan kepada kamu yang akan membawa tanggung jawab yang besar juga lah kan, untuk besar selama setahun ini. Selama setahun amanah yang diberikan, dan kami ucapkan selamat maju jaya kepada anda dan teruskanlah memperkenalkan budaya-budaya kita dan mempertabatkan budaya-budaya kita di Sabah ini. Hai kamu, dia bilang Ilana. Hai juga Zuki, Sunday and Sharon always with thank you. I say. Oke, seterusnya Sharon, program apa tuh? Kita ada program Derma Siswa B40. Jadi penajaan berbentuk derma siswa kepada pelajar lepasan SPM tahun 2024 tahun lalu dalam kalangan keluarga B40 untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di UA, Politeknik dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA yang terpilih. Jadi bidang pengajian yang ditawarkan adalah kejuruteraan dan teknikal ataupun teknologi, sains dan sains sosial ataupun sastra dan seni bina. Jadi maklumat lanjut kamu orang boleh pergi jpa.gov.my untuk mengetahui lebih pasal Derma Siswa B40 ini. Jadi ambillah peluang ini pada program Derma Siswa B40. Ini adalah inisiatif daripada kerajaan untuk membantu rakyat-rakyat di Malaysia. Dan juga kami ingin kongsikan mengenai pendaftaran laman Creative Asian pada tahun ini kini dibuka, di mana kamu orang boleh tunjukkan kreativiti anda
cuma perlu imbas kod QR poster Creative Action di page Jabatan Penerangan Sabah. Dan untuk daftar, dapatkan garis panduan pertandingan. Sijil penyertaan juga disediakan untuk semua peserta yang mengikuti pertandingan ini. Dan jangan lepaskan peluang ini. Serlakan bakat anda bersama Asian, di mana akan ada pertandingan identiti anak Asian yang mana kategori murid sekolah adalah 7 sehingga 12 tahun, dan pertandingan Ilham Asian yaitu kategori murid sekolah 13 hingga 19 tahun, dan yang terakhir adalah pertandingan Doodle Kenali Asian yaitu kategori terbuka 18 hingga 50 tahun. Jadi untuk kamu orang yang berbakat kan Sharon, ini adalah peluang. Ini adalah satu Malaysia. Maksud saya seluruh Malaysia boleh mengikuti pertandingan laman Creative Asian ini kan? Ya, betul. Bukan hanya di Sabah saja ya. Satu Malaysia. Oke, seterusnya kita ada uji bakat bintang kecil RTM Zon Sabah 2025. Jadi kepada kamu orang adik-adik yang berminat, datanglah uji bakat pada 3 hingga 5 Jun 2025 di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu dari 9 pagi hingga 5 petang. Dan syarat penyertaan dia warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Jadi lagu yang dibawa lagu bahasa Malaysia ataupun lagu English sahaja. Jadi sila sediakan kad pengenalan ataupun mic kit dan gambar berukuran 4R. Jadi jangan lepaskan peluang. Di mana tahu ada yang kalangan kita sini yang menonton kita sekarang ni bakal juara bintang kecil RTM. Betul kan? Jadi serlakan bakat anda dalam uji bakat bintang kecil RTM Zon Sabah. Ada yang bertanya tadi berbakat apa tuh? Tadi yang saya kongsikan adalah laman Creative Asian. Kalau kamu orang ada bakat dalam doodle, itu adalah yang terbuka. Tapi untuk dapatkan info lanjut boleh ke page biru Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Oke, seterusnya ada cakap San minta tu cue card, dia cakap. Wah, cantik kan cue card kami. Ini mau order ni kan. Ini mau order ni. Jaga. Oke, seterusnya kami juga ingin kongsikan mengenai takwim program jualan Rahmah Madani pada bulan Jun ini, iaitu pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan dan diskaun hebat antara 10 hingga 30% berbanding harga pasaran. Dan kalau mau dapatkan lebih lanjut boleh ke page biru KPDN laman rasmi untuk maklumat lanjut. Jadi ambil peluang ini juga merupakan inisiatif kerajaan juga salah satu untuk membantu rakyat kita di Malaysia. Jadi boleh pergi sana, lepas tu dorang ada sediakan website, jadi kita boleh cek di mana daerah-daerah kita di Sabah. Jadi kita dapat tahu kan di mana ada jualan Rahmah. Betul. Ambil peluang. Betul. Oke, seterusnya Sharon. Oke, seterusnya kita ada kepada kamu orang yang berminat untuk menambah pengetahuan macam tu kan, kita ada kursus pendek bulan Jun ini di lokasi dia di College Community Penampang. Jadi dia ada beberapa tarikh sini, saya akan share sama kamu orang lah. 14 hari bulan 6 ini kita ada kursus jahitan bucket hat dan kursus komunikasi dalam talian. Dan pada 21 bulan 6 pula kita ada kursus langsir eyelet, kursus reka bentuk poster dan infografik canvas. Siapa yang berminat ni jangan lepaskan peluang. Dan pada 28 bulan 6 pula kita ada kursus tier mini fondant cake. Siapa yang suka buat kek ni, pergilah kamu orang kursus asas membuat pakaian, ukur dan lakar pola. Siapa yang berminat membuat pakaian sendiri, ini adalah asas yang sangat penting. Kita ukur baju dan melukis pola. Lepas tu pada 29 bulan 6 pula kita ada kursus asas membuat pakaian. Yang ni pula potong dan jahit. Kursus nasi lemak, nasi kuning dan ayam masak merah, dan kursus sarung kotak tisu. Jadi apa-apa maklumat yang kamu mau yang lebih lanjut, bolehlah ke page Rumah Biru College Community Penampang. Betul. Office baru KJPN Sabah. Betul. Ini adalah office baru yang berada di ITCC Penampang. Tapi seperti yang kami maklumkan tadi, walau bagaimanapun Jabatan Penerangan Negeri Sabah ada juga beberapa dua bahagian yang berada di Kementerian Komunikasi. Okey? Dan seterusnya kami juga mau kongsikan mengenai transaksi tanpa tunai langkah cegah penularan penyakit, di mana bayar tanpa tunai lebih mudah dan selamat. Bukan saja sekadar cepat dan praktikal, orang bilang. Pembayaran tanpa tunai juga bantu kurangkan risiko penularan penyakit, di mana kita
Jadi jom kita amalkan transaksi digital untuk pengalaman yang lebih selamat dan lancar, di mana kita boleh gunakan kad kredit, kad debit, aplikasi e-tunai, aplikasi imbas dan pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat. Macam iklan sudah saya kan? Dan boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Macam saya pun lebih suka guna cashless kalau saya. Kita scan siap begitu. Kan jarang-jarang ada cash sudah. Betul. Kan Sharon sudah lah. Betul. Jadi susah semua minta pinjam cash nih sekarang. Sangat mudah sudah kan? Ya, sangat. Oke, seterusnya Sharon. Oke, seterusnya kita ada luangkan 10 menit hari ini untuk musnahkan tempat membiarkan nyamuk Aedes. Cegah denggi, cegah nyamuk. Minta 10 menit saja masa kamu orang nih hari. Nanti kamu balik ke rumah ataupun sekarang kalau kamu orang di rumah terus kamu cek lepas live nih, nyamuk Aedes memerlukan air yang sedikit saja untuk membiak, dia bilang. Jadi terdapat banyak bekas dibuang secara tidak beretika yang berpotensi menjadi tempat membiakan. Contohnya penutup botol, terus botol minuman, sudut plastik kecil itu kan, dan bekas makanan. Jadi make sure kita punya persekitaran di kawasan rumah ataupun di kedai-kedai kita mesti bersih lah, orang bilang. Jangan ada tempat yang boleh bertakung untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes ini. Jadi jom amalkan pengasingan sisa yang teratur dan betul, jaga persekitaran kebersihan persekitaran gitu. Oke Sharon, sama tanya dulu. Kalau kau jenis yang semak penyata bank kah? Account kau? Jarang-jarang Buset. Kenapa dah? Jadi di sini sebenarnya kenapa saya tanya dengan Sharon, sebab kita mesti berwaspada dengan apa jua situasi dan berhati-hati apabila melibatkan isu perbankan. Sebab kadang-kadang adanya mungkin ada transaksi yang tidak sah, laporkan terus kepada bank anda. Kadang-kadang kita perlu juga cek penyata keluar masuk kita punya account, sebab kita tidak tahu apa potongan-potongan yang dipotong. Iya betul. Jadi memang dengan sekarang kita kurang sudah menggunakan uang tunai. Kita selalu gunakan kita punya kad debit, e-wallet macam tu kan. Jadi kadang-kadang mungkin kita terlalai atau terlupa mengecek kan begitu. Jadi pastikan kita sentiasa alert untuk cek. Betul. Oke, yang terakhir saya rasa sudah nih kan Sharon? Bukan yang terakhir, yang kedua terakhir. Oke, seterusnya kita ada awas scam e-dagang sumber dari Bank Negara Malaysia. Jadi jangan jadi mangsa penipuan. Jika terkena, segera hubungi bank atau NSRC di 997. Beli dan bayar hanya dari platform rasmi dan seller yang sahih. Selidik seller untuk memastikan kesahihannya. Jangan klik pautan yang mencurigakan atau memuat turun app APK untuk pembelian. Jadi kalau kita mengikut cerita perkembangan yang baru-baru nih, kita ada nampak case penipuan pembelian lah kita cakap. Kita ini bukan pasal QR ke apa, tapi ini pun salah satu cara scam dari pembeli kepada peniaga lah. Kita tidak mau cakap nama lah kan. Kita tidak perlu cakap nama. Kita mau kongsikan kita saja. Kongsikan ini pun salah satu teknik scam juga. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, jangan terlalu percaya. Kita kena semak betul-betul. Terutama yang main scan QR code, kita kena cek. Yang paling bagus adalah kita beli itu, contoh menurut pengalaman, kita tengok-tengok di kedai akan ada macam suara speaker begitu kan? Hacing. Iya, tidak boleh sudah. Kalau tidak bunyi itu tidak akan 18 ringgit 90 sen. Gitu. Jadi perlu berjaga-jaga, awas scam e-dagang. Dan yang terakhir juga kami ingin kongsikan mengenai influencer apa cerita di Japan Sabah, di mana kemarin sebenarnya kami sudah membuat siaran langsung mengenai agenda nasional Malaysia Sehat yang dikongsikan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Promosi Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, iaitu Encik Abdul Lajid bin Abu Hassan pada jam 10 pagi kemarin. Tetapi walau bagaimanapun kita punya penonton boleh juga menonton kembali kita punya siaran langsung yang sudah ditayangkan kemarin pada hari ini atau pada bila-bila masa, sebab ada info-info yang menarik dikongsikan oleh Encik Abdul Lajid ini. Antaranya My Champion. Apa itu My Champion? Kamu tahu? Tidak tahu kan? Kalau tidak tahu mesti tengok itu influencer Japan Sabah. Ada komen? Saya rasa itu saja untuk hari ini kan Sharon. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Tidak tahu episode spesial ke atau macam mana. Sentiasa ada kejutan-kejutan yang akan diberikan kepada anda. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan setiap jam 2.30 petang Rabu. Hanya di TikTok @Japan. Bukan sekejap saja, sudah tadi.